carilah syurga yang luasnya seperti langit dan bumi. Rupanya syurga ni luas dia seperti langit dan bumi, kata Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Dah masuk dah kita bulangnya Rabiul Akhir. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur kita ini, bertambah pula lah amal dan istighfar kita kepada Allah, dan Allah terimalah hendaknya amalan kita itu. Malam ini kita nak sambung pengajian kita Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah ni. Kita masuk tajuknya syurga. Tajuk syurga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tentang syurga ni banyak, tapi antaranya firman Allah dari surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lilladina amanu. Uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah tu? Sabiqu, berlumba-lumbalah, ila maghfiratin min rabbikum, cari keampunan Tuhan kamu. Dia kata manusia, berlumbalah cari Allah ni ampun kamu. Sama ada siang kah, atau terlebih lagi sepertiga malam kah. Jadi nak cari Allah ampun. Dan wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Dan carilah syurga yang luasnya seperti langit dan bumi. Rupanya syurga ni luas dia seperti langit dan bumi, kata Al-Quran. Seperti dalam satu hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud, bagaimana diceritakan orang paling akhir keluar dari neraka. Orang paling akhir keluar dari neraka, ia keluar, kata Nabi SAW, dalam keadaan merangkak. Ni sabit dengan hadis. Hadis kata orang keluar paling akhir dalam neraka, dia keluar dalam keadaan merangkak. Kemudian Allah suruh dia masuk syurga. Suruh masuk syurga. Dan syurga ni pula 500 tahun kita nak kena berjalan tu pun Allah barunya syurga tu. Sudah baru. Cuba bayang. Kalau 500 tahun kita nak kena berjalan sini baru dah, kita pun terfikir, Allah, apa benda yang sedap sangat baru ni. Tiba-tiba kita berjalan sampai depan syurga, kita boleh tengok pula dengan mata. Guana keadaan dah tahulah. Jadi orang paling akhir keluar dari neraka, dicuci dosa dia dengan neraka, maka ada iman dia sebesar zarah tu dalam hati, Allah kata masuk syurga. Dia keluar dalam keadaan merangkak, dia pun sampai depannya syurga.
Allah kata apa? Ni hadis ni, panjang hadis ni. Allah kata masuk dan carilah tempat kamu. Kenapa Allah kata suruh cari? Sebab lama dah orang lain duduk dalam syurga, dah ada tempat masing-masing dah. Jadi Allah kata masuk, cari tempat kamu. Bila dia cari, penuh. Maka dia menghadap Allah, katanya dah penuh ya Allah, syurga ni. Allah kata masuk, cari. Dia masuk semula cari, penuh. Dia keluar beritahu Allah, penuh dah ya Allah. Allah kata masuk, cari. Dia masuk balik cari, kemudian dia keluar, dia kata penuh dah. Lalu Allah kata apa dia? Cuba masuk. Dia masuk, didapatinya penuh, lalu Allah kata, nak ke tidak? Kalau aku beri kepada kamu kemuliaan atau kebesaran kerana masuk syurga walau paling akhir, dengan qada 10 kali dunia. Tuan-tuan, ibu bapa sekalian, ni dunia ni. Siapa orang paling kaya atas dunia? Dunia di bawah tapak kaki dia saja. Di akhirat nanti, orang paling akhir masuknya syurga setelah dibasuh dosa dia dengan api neraka, Allah kata apa dia? Aku beri kamu 10 kali dunia. Allahu Akbar. Tak ada apalah kita atas dunia tuan. Tak ada. 10 kali. Maka bila orang ni dengar Allah kata nak beri 10 kali dunia, apa dia jawab? Adakah engkau mempermainkan aku ya Allah? Nampak dah ke? Buat main-main saja ni. Sebab suruh masuk penuh keluar, masuk lagi penuh keluar. Tiba-tiba kata pula, ginilah ambil 10 kali dunia lah kau dah. Maka hadis ni katanya, Nabi SAW kata Abdullah ibn Mas'ud ketawa, suka. Sehingga nampak geraham Nabi. Hadis ni nak kata Nabi sampai ketawa. Orang paling akhir keluar daripada neraka, naknya hidup setelah azab dalam neraka. Maka dia takut betul ke ni 10 kali dunia. Ni Allah beri nikmat yang paling ringan bagi orang paling akhir masuk dalam syurga. Ni yang kita kata hadis tentang bagaimana Allah suruh cari syurga, cari seluas langit dan bumi. Uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Syurga ini disediakan oleh Allah kepada orang beriman kepadanya dan mengikut sunnah Rasulnya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Inilah kurniaan yang Allah beri kepada sesiapa pun Allah nak beri. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya kurniaan Allah ni besar lagi melimpah-limpah. Surah Al-Hadid. Apakah syurga? Sempat kita menekuni beberapa karya ulama tentang syurga. Antaranya Al-Jannah Na'imuha wa Tariqu ilaiha. Satu karya dikaryakan oleh Dr. Ai Abdullah Al-Qarni tu, yang mengarang La Tahzan yang terkenal itu. Antara karya beliau ni satunya Al-Jannah, syurga. Na'imuha wa Tariqu ilaiha. Nikmat-nikmatnya dan jalan nak pergi kepadanya tu macam mana? Yang mana dia cerita beberapa hal berkait syurga. Kata dia gini. Dia kata syurga ini
adalah satu tempat di mana taman-tamannya terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Syurga, kalau kita baca dalam tafsir, air sungai yang mengalir di bawah dia, dia duduk bawah rumah kita. Rumah kita dalam syurga, mudah-mudahan ya Allah. Bawah rumah kita, air mengalir. Air yang mengalir dalam syurga ni bawah rumah kita sama aras dengan lantai kita. Sama aras dengan lantai kita pijak. Nak kata comel Tuhan. Comel ya Allah. Sama aras dengan lantai kita. Istana-istananya tersusun dari batu bata emas dan perak. Di dalam satu riwayat kata, istana dalam syurga ni terdiri dari jongkong-jongkong emas. Jongkong-jongkong emas, dia susung-susung macam batu bata. Itu syurga kita. Macam mana tu? Tuan-tuan, tanah dalam syurga diperbuat dari kasturi. Sabit dengan hadis dalam Sahihul Bukhari menceritakan malam Isra' Mi'raj Nabi masuk dalam syurga. Nabi kata apa dia? Sungguhlah tanah dalam syurga itu terdiri dari kasturi. Tuan ambil tanah cium, Allah wanginya. Tak wangi buat apa? Kasturi. Tanah yang kita pijak. Dan batu-batu kerikilnya ialah permata-permata. Batu tepi jalan tu dalam syurga, permata. Zamrud Colombia contohnya, bukan betul ni. Nilam Sri Lanka, delima Burma contoh. Hak paling molek tak terbandinglah dengan dunia. Tapi nak kata terpaling molek batu yang awak pijak dalam syurga itu permata-permata. Pasirnya kasturi. Debu dia za'faran, safran. Za'faran. Itu dia sebut tu. Debunya ialah za'faran. Kilauan cahayanya gemilang, penuh wangian yang semerbak. Dihuni oleh hamba-hambanya yang terpilih, di samping pasangannya yang suci dan elok parasnya. Penghuninya menikmati segala kenikmatan serta menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia ada satu kisah. Kisah ni tuang tentang satu orang muda, dia jadi mabuk. Mabuk setelah ia mengalami satu mimpi pada satu malam. Kisah ni disebut oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah alaih, yang mana dia kata, ada satu tahun tu kami ni pergi buat haji. Kami buat haji ke Mekah. Jadi dalam rombongan kami tu ada orang tua, ada hak muda, ramailah dalam rombongan. Tetapi seramai-ramai ahli rombongan ni, aku tengok ada satu budak muda lagi. Tetapi sungguh pemuda. Dia beribadat kuat sungguh. Dia ibadat kuat. Siang dia puasa, padahal tengah musafir. Musafir pula orang buat haji dulu, bukan sekarang naik kapal terbang ni, bukan, dulu. Tetapi dia puasa. Dia baca Quran. Malam dia bangun malam tahajud. Dia tadabbur, dia muhasabah. Jadi menyebabkan kami ni tengok takjublah, budak muda kuat sungguh ibadat. Lalu aku tanya kepada dia. Dia kata, wahai anak muda, apalah yang menyebabkan kamu ni jadi bersungguh-sungguh nak buat ibadat? Siang puasa, malam pula tahajud. Tentu ada satu benda yang ada dalam hati kamu ni menyebabkan kamu dok letih buat ibadat. Dan sudah tentu kita kalau jumpa orang soleh, kita nak tahu apa amalnya tuan. Sebab saya nak ikut juga. Begitulah. Jadi budak ni kata, tak ada lah
sebab apa sangat. Melainkan pernah suatu malam saya mengalami mimpi. Mimpi aja pun, mimpi. Mimpi apa? Dia kata saya berada di satu tempat yang begitu indah, begitu molek. Dalam mimpi tu. Dan di situ terdapat bangunan-bangunan istana-istana diperbuat dari emas-emas. Tuan boleh bayang rumah dibuat emas. Allahu Akbar. Dan dalam banyak-banyak istana tu ada satu istana yang pintu besar dia terbuka dan saya jengok ke dalam, Allah, ramanya orang di dalam. Semuanya segak belaka. Comel belaka. Dan mereka ni hampir sebaya. Dan mereka ni dalam keadaan suka, tak ada susah, masing-masing gembira, semua sekali. Maka saya jengok, tengok, tiba-tiba mereka nampak saya. Bila mereka nampak saya, semuanya datang lalu sambut saya. Dia kata apa dia? Selamat datang tuan. Maka dia kata saya ni jadi bingung. Bingung orang kenal, orang sambut. Dia bawa masuk ke dalam istana tu juga. Bila saya masuk, tiba-tiba ada satu perempuan yang tersangat comel. Ada satu orang perempuan tersangat comel, dia mari pula dekat saya. Lalu dia kata apa dia? Sudah lama dah saya tunggu awak. Tak dengar tu? Ni terjemah Terenung tu. Karya ni Arab ni. Dia kata lama dah tuan, lama dah saya tunggu tuan ni. Maka dia kata aku jadi heran lah. Siapa pula orang puang comel ni yang mari dekat saya. Dia kata lama dah tunggu. Lalu aku tanya, siapa awak ni? Jawab perempuan ini, sayalah isteri awak. Saya isteri awak. Ibu bapa sekalian, bukan ibu bapa lah, bapak-bapak sekalian. Kita pergi pasar malam, bawa isteri kita. Kerana isteri kita nak beli apang balik. Kita kata awak pergilah, saya tunggu dekat kereta. Orang puang ni tuan, walaupun dia nak beli apang balik, lamalah dia punya kajian tu, dia punya berjalan pasar malam. Kita pun duduk dekat kereta. Tiba-tiba mari satu orang perempuan duduk tak jauh tak dekat sebelah kita. Kita tengok comel, ya Allah. Dia pun senyum ke kita, kita pun halah senyum. Kita kata awak ni kenal ke saya? Pasal nampak senyum tengok dari tadi lagi. Dia kata kenal. Kenal macam mana? Saya kan isteri awak. Macam mana keadaan bapak-bapak sekalian? Tolong jawab dengan jujur. Walaupun bini ada belakang. Begitulah budak ni terkejut. Dia mengakunya perempuan ni, saya sudah lama tunggu awak. Saya ni isteri awak. Tetapi riwayat ni kata, riwayat Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia kata, walaupun aku tak kenal, tapi dah mengaku isteri, tak apalah. Aku pun nak pegang tangan dia. Dah kata isteri kita. Nak pegang tangannya. Baru nak pegang tangan, terkejut dari tidur. Kan masing-masing tak puas hati belaka tu dengar kuliah malam ni, gerang betul ustaz ni punya ceritanya begitu pula jadinya. Riwayat ni kata baru nak pegang tangan terkejut tidur budak ni. Dia kata bila aku bangun tidur aku jadi termenung, teringat ke orang puang tu dan teringat ke tempat tu comel, ya Allah, termenung. Esok pun gitu juga teman-teman. Maka lama-lama dia jadi macam, dia jadi orang kata tekanan jiwa kerana terbayang sokmo-sokmo.
Lalu ibu bapaknya bawa jumpa orang soleh. Kata orang soleh ni, dia kata, anak muda, yang kamu tengok itu bukan syurga. Bukan. Bukan. Sebab Nabi kata, syurga ni tak boleh terbayang di mata. Tak boleh terlintas di hati. Tak terdengar pun di telinga. Jadi yang kamu tengok bukan syurga. Bila budak ni dengar bukan syurga, terus dia sembuh penyakit dia. Daripada murung jadi sembuh penyakit. Kenapa dia sembuh? Sebab dia satu je. Kalau yang dia mimpi tu walaupun bukan syurga, dia sudah jadi gila begitu. Agaknya kalau syurga ke mana? Tuan boleh bayang tu. Kalau syurga betul ke mana? Jadi dengan sebab itu dia resetting hidup dia. Dia beramal. Dia mengaji. Dia bangun malam. Ni nak kita kata, dia termotivasi dengan sebab orang soleh kata, ni bukan syurga. Syurga lebih lagi. Itu nak katanya tuan. Kita mengaji hadis tentang syurga ni, kalau boleh bayang ya, tanah pijak kasturi. Batu kita sepak permata. Debu itu safran za'faran. Rumah kita emas. Dalam syurga. Dan semua penghuni dalam syurga elok rupa dia. Kita sekarang ni bila masuk syurga jadi comel muka kita. Antara sifat ahli syurga disebut dalam suratul Waqiah ialah uruban atraba. Umurnya sebaya. Dalam syurga, umur kita sebaya. Kita jumpa mak ayah kita, sebaya umur kita. Kita jumpa tok nenek kita yang mati lama dah, sebaya tuan. Oh, sebaya umur. Berapakah umur penghuni syurga? Sabit dengan hadis sallallahu alaihi wasallam, 30-an. Orang dalam syurga umur 30-an. 30-an dalam syurga. Ya. Dan dalam sabit hadis Nabi SAW menyebut indahnya syurga, tempat letak pedang, bukan pedang, tempat letak baru. Lebih indah dari dunia dan seluruh isinya. Kedua hadis juga, gelang yang dipakai oleh bidadari. Ni hadis sahih ni. Gelang yang dipakai oleh bidadari dalam syurga, cahaya kilauan gelangnya akan memalapkan cahaya matahari. Allahu Akbar. Malap cahaya matahari. Cahaya daripada gelang yang dipakai bidadari dalam syurga. Ni hadis sahih tuan. Himpunan daripada hadis syurga. Ya. Allahu Akbar. Itu nak kata ya. Dan nikmat yang paling besar dalam syurga ialah penghuninya akan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sabit dengan Al-Quran sebut, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penghuni syurga pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mereka. Mereka dapat tengok. Al-Quran sebut nikmat paling besar dalam syurga, mereka dapat tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Guana tak tahulah tuan. Oh, tak tahulah. Besar ya. Antara sifat syurga. Dalam tajuk kita ni dia tak panjang tajuk syurga ni. Sebab kita himpun hadis-hadis tentang syurga. Macam mana? Ada beberapa hadis. Pertama, wajah rombongan pertama dari kalangan ahli syurga seperti bulan dan bintang. Dia rombongan nak masuk syurga ni, dia ada rombongan dia. Macam orang konvo tu. Masuk dulu sekian, masuk. Begitulah. Dalam syurga. Tapi rombongan pertama, wajah mereka seperti bulan dan bintang. Wajah dia. Hadis ni muttafaqun alaih. Kedua, di dalam syurga terdapat 100 tingkatan dan kedudukan. Ada 100 darjat kedudukan, mustawa, level, maqam bagi mereka yang berjihad fi sabilillah, mengikut
darjah ketakwaan mereka ketika di dunia dulu. Mana kita ada pingat lah. Pingat A, pingat B, pingat C, 100 darjat. Antara pingat ke pingat, yakni darjat ke darjat, kata hadis, seperti jaraknya langit dan bumi. Kedudukan istimewa tu. Dan jarak setiap tingkat dengan tingkat syurga berikutnya juga seperti langit dan bumi. Makna kita dalam syurga boleh bertemu Nabi. Boleh. Tetapi bukan duduk sekali. Boleh faham lah tu. Kita boleh jumpa kadang, jumpa. Tapi adakah duduk satu tempat? Tak. Nak duduk sama dengan Nabi, antaranya Nabi SAW sebut apa dia? Aku dan orang yang jaga anak yatim. Ingat dah hadis tu? Aku dengan orang jaga anak yatim, kedudukannya seperti ini. Nabi tunjuk 2 jari, dekat. Ni syurga yang dihuni orang bersama Rasulullah SAW. Ibarat tuan duduk satu perumahan, dalam kawasan perumahan tuan tu ada orang ni, orang ni, orang ni. Begitulah. Macam saya duduk di Bangi, jauh lah. Cuma kadang-kadang ada terserempak. Begitulah. Sebab dalam syurga, kita ada mall. Ni bahaya ni kalau rakam gini, yang sekerat-sekerat dia orang, Ustaz Datuk kata ada air mall Puchong Putrajaya. Kita sebut sikit dia tuang, dia sambung belakang panjang tu. Mall tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kita ada pasar, ada tempat kita pergi. Yang mana bila kita pergi, ada angin bertiup, dia sapu muka kita, sapu angin tu. Bila kena angin ni, semakin elok wajah kita, semakin comel. Dalam syurga ni comel dah. Kena angin tu, kohor comel. Dan bila kita balik ke rumah dalam syurga, ahli keluarga kita kata, demi Allah kamu semakin elok. Dan kita pun kata ke dia, demi Allah kamu ni sepanjang aku tinggal tadi, kau comel juga. Rupanya syurga ni dia gini, akhirat dia gini. Semakin bertambah masa, semakin comel. Tapi tamsilang saya buat ni tak betul tuan. Tak tepat. Sebab dia akhirat, dia tak ada masa. Dia kekal. Tu yang bila orang kata, buku-buku kita tengok di pustaka, di kedai buku tu, malam pertama di syurga. Soalnya dalam syurga ni ada malam ke tidak? Ada ke tidak malam tu? Cuma metaphorically, hari mula-mula awak dak tidur dah atas dunia, awak tidur dalam syurga dah. Metaphorically dia begitu. Tetapi malam dengan siang tak ada. Di akhirat tak ada. Kenapa? Dengar hadis ni. Dengar hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Seingat saya dimuatkan dalam beberapa karya tentang Al-Jannatu wan Nar. Dia ada satu karya yang disusun oleh Syekh Hasan Ali Al-Atsari rahimahullah, meninggal dah. Dia kumpul hadis syurga neraka, dia kumpul dalam satu karya. Kita boleh baca hadis syurga, hadis neraka je. Dia kata di akhirat nanti Nabi sebut apa dia? Allah ambil bulan dengan matahari lalu diikat. Bulan, contoh matahari, ikat sekali. Lepas ikat, dicampur dalam neraka depan semua manusia. Manusia tengok bulan matahari diikat, campur, habis masuk dalam neraka. Kenapa? Sebab Allah nak beritahu di sini tak ada masa dah. Kalau awak kena azab, awak dah boleh kata, pukul 3 dah, 2 jam dah kena azab. Tak boleh nak kata. Tu antara azab, kita tak ada masa. Tu yang dia panggil khalidina fiha, kekal. Apa nak kata tak ada? Infinity, immortal. Nak immortal ke infinity pun tak tepat sebenarnya. Perkataan orang putih ni pun tak tepat.
Satu-satu perkataan paling tepat ialah Arab. Bila dia sebut khalidin, tanya Arab sini. Ada Arab mari semayang, kita tanya dia apa maksud khalidina fiha. Kekal yang gini maksud dia lebih kurang dalam tafsir kata bila sebut khalidina fiha, kekal yang awak akan jadi putus asa. Itu maksud dia. Awak jadi putus asa. Sebab apa? Tak ada dah nak cakap bila tamat azab. Tapi kita baca hadis tadi, orang terakhir keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Maknanya dia ada tempoh juga. Betul. Tetapi nak kata khalidina fiha ni kekal sampai awak tak ada harap dan nak cakap waktu ringan, waktu rehat, waktu tak ada. Menunjukkan terlalu azab sampai dak dah nak fikir dah bila. Dalam satu hadis kudusi ada cerita di atas dunia ini Allah Ta'ala beri manusia ada yang senang, ada yang susah. Kebetulan orang yang paling senang atas dunia itu tiba-tiba dia tertipu dengan kesenangan yang Allah beri. Menyebabkan dia tak beramal. Bila dia tak beramal, mati dia. Dan ada juga orang yang Tuhan uji susah atas dunia duduk susah. Macam saya ni tuan-tuan nampak susah sokmo gamaknya. Guru saya kata kalau orang pakai sokok ni, orang pakai sokok. Kita bukan pakai-pakai je tuan. Orang dulu dia pakai ni becok. Kalau dia sendeng ke kanan, dia tengah senang hati. Ni orang dulu. Orang sekarang tak tahu ke apa dah dulu. Kalau dia pakai songkok, sendeng ke kanan. Ni tengah senang hati. Tapi kalau dia pakai songkok, sendeng ke kiri begitu, ni dalam keadaan susah semua. Kan saya ni jenis sokok semua pakai. Tuan tak aja tengok piah je. Belah kiri semua je. Susah semua saya ni. Begitulah ibaratnya. Jadi bila susah semua di akhirat, siapa dak dang nak fikir. Jadi ada orang yang Tuhan beri susah atas dunia tapi dia sabar. Orang ni pun mati, Allah pun nak masuk dia dalam syurga. Cuba dengar hadis ni. Ada orang banyak senang atas dunia, dia tak beramal, dia pun mati. Akhirnya Allah nak masuk dia dalam neraka sekejap lagi. Ada orang susah atas dunia, dia sabar. Menyebabkan Allah balas sabar dia. Dia mati, Allah nak masuk dalam syurga sekejap lagi. Sebelum masuk neraka dan sebelum masuk syurga, apa Allah buat? Saya buat contoh. Allah perintah malaikat ambil orang paling banyak senang atas dunia tapi jadi lupa tak beramal tadi, dan akhirnya dia akan masuk neraka. Allah suruh malaikat celup dulu sekali dalam neraka kemudian angkat. Ni air ni kita kata celup. Celup dulu sekali. Celup dulu sekali biar dia rasa sejuk ke panas, rasa dulu. Sejuk kemudian angkat. Lalu orang paling banyak senang tadi yang tidak beramal dicelup sekali dalam neraka. Celup, angkat. Bila angkat, malaikat tanya, Allah suruh. Atas dunia dulu awak pernah tak senang? Awak pernah senang tak atas dunia dulu? Kita tanya ke orang paling banyak senang. Awak banyak dah senang dulu? Kerana terlalu azabnya neraka tu, walau sekali celup baru melupakan dia banyak senang atas dunia dulu. Sehingga dia kata apa? Dah, saya dah rajin senang. Tengok bayang tu. Azabnya neraka. Kemudian orang soleh tadi yang banyak sabar walaupun banyak susah atas dunia, Allah suruh malaikat ambil, cuba celup dulu sekali dalam syurga. Celup. Dia pun celup. Angkat. Maka malaikat tanya, Allah suruh, awak pernah tak susah? Ni orang paling banyak susah ni. Oleh kerana nikmatnya syurga, melupakan susah di atas dunia dulu. Lalu dia jawab apa? Tak pernah susah saya ya Allah. Ni tamsilan. Ni hadis yang menyebut tentang apa? Betapa azab dan betapa nikmat syurga.
Dia tak ada tengah-tengah, tak ada tuang. Dia azab sangat dan dia terlalu nikmat sangat. Nah, syurga dan juga neraka. Dan juga neraka. Kalau kita baca dalam hadis ni. Subhanallah, kaya Tuhan ya. Kaya Tuhan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ketiga, pemandangan yang sangat indah di dalam syurga seperti singgahsana tinggi serta tilam dan bantal-bantal tersusun untuk kerehatan penghuninya. Juga terdapat pasar di dalam syurga, itu yang kita sebut tadi, mall dalam syurga yang hanya terdapat pada hari Jumaat. Macam mana pula ada hari Jumaat? Dah tadi kan tak ada bulan bintang yang menunjukkan bertukar malam siang. Hari lain tak ada. Dia ada panggil hari Jumaat. Nak menunjukkan kemuliaan hari Jumaat atas dunia. Jadi ada benda atas dunia tu seperti kita kata Raudah. Raudah Nabi SAW, Nabi sebut antara kuburku dan mimbarku inilah taman syurga. Ahli hadis tafsir memang Raudah tu ada sungguh dalam syurga. Satu tafsirnya. Ada tafsir kata tak, ni tamsilan nak menunjukkan apa? Tempat ni adalah syurga. Tamsilan. Jadi nak kata apa? Dia ada benda-benda yang atas dunia, kemuliaan dia dalam syurga ada. Seperti Yaumul Jumaah. Hari Jumaat. Jumaat ni mulia tak mulia? Pernah Imam Ghazali kata begini. Kalau dalam setahun itu beracun, ketahuilah Ramadan itu penawar dia. Dan kalau dalam seminggu itu beracun, ketahuilah Jumaat. Jumaat itu penawar dia. Jadi maknanya dalam syurga ada kita berjumpa pula Jumaat. Ada. Imam Ibn Qayyim dia pernah menukilkan di dalam karyanya, Imam Ibn Qayyim dalam karya dia Ar-Ruh. Ruh. Apa dia kata? Si mati di alam barzah dapat mengetahui hari di atas dunia ialah hari Jumaat. Dan ia dapat mengetahui melalui dengarnya mereka kicauan burung di atas pokok yang sedang bertasbih pada waktu pagi. Mana burung ingat tu pagi, tepi kubur ke apa, kan dia bunyi itu dia tasbih. Tasbih dengan cara dia. Quran kata dalam surah Ar-Ra'd, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Telah bertasbih memuji Allah apa sahaja yang ada di langit dan di bumi. Semua tasbih. Semua tasbih. Kemudian semua tasbih. Walakin la tafqahun tasbihahum. Tetapi kamu tak tahu bahasa makna tasbih tu, kamu tak tahu. Sebab bahasa masing-masing. Kata guru saya, bila tuang dengar ayam berkokok waktu pagi, pukul 4 pagi, pukul 4:30 tu, ayam berkokok. Kok. Dia tasbih. Apa bunyi tasbihnya? Udhkurullaha ya ghafilin. Sebutlah Allah wahai orang yang lalai tu. Tidur lagi terbaring terbungkang depan TV tak tutup tu. Saya tambahlah tu. Nak kata apa dia? Bangun, udhkurullah. 4:30 pagi dah. Tambah ke semayang 2 rakaat. Tambah ke ya Allah. Minta ampun ya Allah, banyaknya hajat aku ini ya Allah. Antaranya hajat apa dia? Mintalah kuliah tu habis cepat. Contohnya, tuan berdoa dengan malam tu. Jadi kuliah kita pun tamat dah tuan. Habis dah. Makbul dah doa tuan-tuan tu. Jadi nak kata apa dia? Malam karang. Bangunlah kita berpakat ya. Walau 2 rakaat saja. Bangun. Walau 2 rakaat saja. Tidak patut umur macam kita ni tidur sampai pagi. Tak patut dah. Ni bukan mainan kita dah. Orang umur 40 ke atas ni. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.